A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini, pada pagi ini, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita semua dengan majlis ilmu yang kita adakan pada setiap pagi ini untuk mentadabbur apa yang terbaik sekali yang ada pada manusia, iaitu Al-Quran. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 209, insya-Allah 209. Kita akan bersama-sama di surah Yunus ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kerja kita pada hari ini, dan Allah Taala akan kurniakan kepada kita, Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma, wazidna ilma, wazidna ilma, dan juga akan kurniakan kepada kita, memberikan irsyad kepada kita untuk kita memahami, dan kemudian memberi taufik kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita faham, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok kita akan mulakan surah hari ini, surah Yunus ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. Surah Yunus ayat 7 hingga ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi ayat yang ke-7 sebagai pembukaan kita dalam majlis kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam ayat ini tentang satu kelompok manusia, iaitu kelompok manusia yang kita sebutkan semalam bahawa surah Yunus ini turunnya di Mekah selepas daripada surah Isra. Surah Isra ni turunnya selepas daripada Isra dan Mi'raj. Dia artinya surah Yunus ini turunnya selepas pada tahun yang ke-10 atau selepasnya. Jadi maknanya ialah Nabi SAW telah bekerja bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam ini kepada orang-orang Mekah sudah 10 tahun. Dan orang Mekah ni telah buat macam-macam perangai mereka untuk menolak Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seolah-olahnya sebagai kesimpulan kepada apa yang berlaku, sebab selepas daripada tahun yang ke-10 ni Nabi telah mula bergerak kepada satu fasa lain kalau mengikut sejarahnya, mengikut tarikhnya, mengikut sirah Nabinya, iaitu bergerak kepada fasa iaitu mula memfokuskan dakwah baginda kepada orang-orang yang datang daripada luar Mekah. Kalau sebelum daripada itu Nabi juga telah berdakwah kepada orang-orang Mekah dan juga kepada orang luar Mekah, tetapi fokus sekarang lebih kepada orang luar Mekah. Jadi yang pertama sekali yang Nabi buat, ini berlaku selepas daripada yang kita tahu boikot yang diusahakan oleh orang-orang Quraisy Mekah ni, orang musyrik Mekah ni. Mereka boikot Nabi kita daripada tahun yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Kemudian Nabi apabila sampai tahun yang ke-10, Nabi terpaksa keluar pergi ke Taif untuk berdakwah kepada orang Taif. Selepas daripada Taif juga menolak, jadi Nabi SAW mula fokuskan kepada orang-orang yang lain daripada orang-orang Mekah dan juga orang-orang Taif, iaitu orang-orang yang datang membuat haji di Makkah Al-Mukarramah semasa musim haji. Jadi sejak daripada itulah Nabi mula berjumpa pada tahun yang ke-11, yang ke-12, yang ke-3, iaitu dengan orang-orang daripada Madinah, dan seterusnya Nabi kita SAW telah berpindah, berhijrah ke Madinah. Jadi kita tengok ayat ni adalah turunnya menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku yang telah orang-orang Quraisy Mekah ni, orang musyrik Mekah ni lakukan kepada Nabi dalam dakwah. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya sangat sesuai dengan keadaan kita jugalah pada hari ini, yang mana kita sebenarnya menghadapi orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak mahu menerima Islam dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang-orang yang akan menyampaikan agama, menyampaikan Islam kepada mereka sebagai tanggungjawab kita, maka kita sangat-sangat ayat ini akan menjadi bekal kepada kita semua. Allah SWT sebutkan dalam ayat ini bahawa yang pertama sekali, innal ladzina la yarjuna, orang-orang yang tidak yarju daripada roja ni artinya ialah seorang yang mengharapkan satu benda dan dia takut kepada benda tu, takut berlakunya, mengharapkan dan takut
Jadi maknanya mengharap dan takut itu maknanya. Tapi bila Allah Ta'ala sebut orang-orang musyrik ni, mereka ni la yarjun, mereka maknanya tak mengharapkan, mereka tak rasa akan berjumpa, mereka tak takut kepada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, mereka yang tidak mengharap, memang tak rasa, tak yakin, tak percaya pun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu tak berjumpa, tak akan ada ba'si, tak ada kebangkitan semula, dan jadi oleh kerana itu mereka tak takut. Dan kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut waradu bil hayatid dunya, waradu bil hayatid dunya, dan mereka itu redha dengan kehidupan dunia. Sifat yang kedua yang ada pada orang-orang yang tak beriman ni, sejak dulu ke sampai sekarang ke, inilah dia Allah Ta'ala senaraikan. Yang kedua, sifat mereka ialah redha dengan hidup dunia. Maknanya kalau dapat dunia mereka dah redha, dah suka sangat dah. Tak adalah, itulah setakat yang ada yang mereka nak. Kalau mereka dapat dunia, mereka dah cukup. Bukannya orang-orang beriman. Orang beriman ni mereka bekerja atas dunia ni untuk digunakan, untuk dimanfaatkan kepada pahala di akhirat. Sebab mereka ni bukan hanya redha dengan kehidupan dunia, orang beriman, tapi redha dengan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sebut ni watma'annu biha. Watma'annu maknanya rasa itminan, rasa tenang, rasa selesa. Dengan apa? Biha, bil hayatid dunia. Maknanya mereka rasa kau dah dapat apa-apa dunia ni, mereka rasa selesa lah, tak ada apa, tak ada masalah lagi. Orang yang beriman lain. Orang beriman ni mereka akan ada rasa masalah selagi mana mereka tak boleh manfaatkan apa yang mereka dapat di dunia ini untuk akhirat. Mana tak ditukarkan, selagi mana tak di-exchangekan, kita katakan, kepada akhirat. Rate dia tinggi. Allah Ta'ala nak berikan bukan rate sebagai Amerika ni, kalau kita katakan berapa kan kepada Amerika tukaran. Tak, tukaran kepada akhirat ni, kepada duit akhirat yang bernama sebagai pahala ni sangat-sangat besar. Allah Ta'ala nak bagi kadang-kadang 10, kadang-kadang 100, 700 dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata orang tidak beriman ni, mereka ni itma'annu, mereka ni rasa relax, rasa tak ada masalah, rasa seronok dengan biha bil hayatid dunya. Kemudian wallazinahum an ayatina ghafilun. Sifat yang keempat, Allah Ta'ala sebut orang-orang musyrik ni, sifat orang musyrik iaitu mungkin terkena sifat-sifat ini kepada orang-orang yang beriman juga. Tetapi cuma yang bezakan antara beriman dan tak beriman lah. Tapi sifat ini mungkin terkena kepada orang-orang yang beriman juga, iaitu apa? Iaitu mereka ini wallazinahum an ayatina ghafilun. Ghafil maknanya lalai, tak hirau terhadap ayatina. Allah Ta'ala kata ayatina, tanda-tanda daripada kami. Tanda-tanda kita sebut selalu kan, ada dua jenis tanda-tanda, ada dua jenis ayat. Yang pertama dipanggil ayat makru'ah, satu benda yang boleh dibaca. Yang boleh dibaca ni Al-Quran dah. Itu maknanya mereka ni ghafil, mereka lalai daripada Al-Quran, mereka tak baca Quran, ataupun kalau baca Quran tak faham, tak cuba nak faham. Jadi kalau baca saja dah dapat pahala, Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita kan. Jadi kenapa kita tak baca, dan kemudian kenapa kita tak belajar? Kalau kita baca saja, maknanya kalau macam kita baca jampi kan, jampi tak tahu makna, ataupun kita ungkapkan perkataan-perkataan yang kita tak faham makna, bukankah satu benda yang rugi? Allah Ta'ala turun kepada kita Quran untuk kita faham, untuk kita baca dapat pahala, dan kemudian untuk kita faham next tu. Jadi moga-moga Allah SWT berikan kefahaman kepada kita, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni tidak orang yang ghafil daripada. Ayat yang kedua, tanda yang kedua yang dipanggil ayat manzurah. Manzurah maknanya boleh dilihat, iaitu apa yang ada di keliling kita lah. Kita tengok bangunan, kita tengok bukit, kita tengok sungai, kita tengok laut, kita tengok apa, bintang-bintang, semua itu adalah manzurah, iaitu yang akan menjadi tanda merasai, menguatkan lagi tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah SWT berkata ulaika ma'wahumun nar. Bagi mereka itu ma'wahum, tempat duduk mereka, tempat tinggal mereka ialah neraka. Tengok kan, apa dia? Kerana 4 perkara ni lah. Itu perkara-perkara besar yang menjadi tanda, menjadi sifat kepada orang-orang yang tidak beriman tu, orang musyrik. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut. Bima kanu yaksibun. Dan Allah Ta'ala balas perkara-perkara ni kerana apa? Bukan kerana Allah Ta'ala nak zalim mereka. Banyak kali sangat kita tengok ayat Quran kan, banyak Allah Ta'ala kata bahawa semua benda ni, semua yang mereka kenakan dari mereka dapat neraka dan sebagainya lah, semuanya adalah kerana bima kanu yaksibun, kerana usaha mereka. Yaksibun kasabah, mereka usahakan, yang mereka buat atas dunia ni. Bima kanu ya'malun, setengah dalam ayat kata kan, kerana mereka buat atas dunia ini, perbuatan mereka ni dibalas tu. Bukan tak buat apa-apa, tak buat kesalahan apa-apa, tiba-tiba dibalas. Tu nama dia zalim. Allah Ta'ala tak menzalimi makhluknya, Allah Ta'ala tak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula kan sifat yang sebalik daripada tu, iaitu
kita kata terbalik daripada tu. Tadi orang-orang yang tak beriman macam ni sifat-sifat mereka, balasan mereka lah ini. Kemudian Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan kemudian orang-orang yang beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka, tunjukkan sini, tunjukkan rabbuhum oleh Tuhan mereka dengan iman mereka. Jadi maksud sini ulama ulama tafsir kata yahdihim iaitu yarshuduhum, akan ditunjukkan kepada mereka, iaitu dipandu mereka itu, yahdihim rabbuhum, Tuhan pandu mereka itu biimanikum. Diceritakan bahawa ayat ini adalah berkaitan dengan nanti hari akhirat nanti, makna mereka ni tidak sesat, mereka ni tidak ada dalam keadaan gelap, mereka ni tak tahu nak ke mana, mereka bukan tak tahu ke mana-mana kan, seperti mana orang kafir, orang musyrik ni. Tapi hari akhirat Allah Ta'ala kata yahdihim rabbuhum biimanihim, kerana mereka ni ada iman, mereka akan dipandu. Jadi ulama tafsir kata iaitu mereka ni akan bercahaya. Jadi pada hari kiamat ni akan ada cahaya yang mana mereka akan mengikut cahaya tu. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita ni, kalau orang pernah pergi ke Mekah kan, kerana manusia tu ramai sangat kan di Mekah tu kan, bersesak-sesak kan. Jadi kadang-kadang orang tu boleh sesat. Kita ikut di belakang, kita ikut ketua kita duduk depan tu. Jadi sebab itulah ketua kita tu biasanya, ketua kumpulan tu akan bawa satu bendera yang tinggi kan, yang boleh dilihat oleh orang belakang, maka dia akan tengok, oh tu bendera kumpulan kita. Jadi mereka, walaupun mereka jauh, mereka akan nampak kan bendera tu. Dan macam itulah hari akhirat nanti Allah Ta'ala tu adalah contoh saja nak ceritakan. Allah Ta'ala ceritakan di hari akhirat nanti orang-orang yang beriman akan dipandu dengan cahaya mereka, ada cahaya yang akan mereka ini. Jadi yahdihim rabbuhum biimanihim, kerana iman mereka itu, mereka ni ada cahaya dan sebagainya lah kan, yang sebutkan dalam hadis lagi ada cerita pasal cahaya ni kan, cahaya mukanya, cahaya tangannya dan sebagainya, cahaya mereka itu sendiri tajri min tahtihimul anhar, dan kemudian Allah Ta'ala kata tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, dan kemudian mereka ni berada di jannah, dalam syurga, dalam taman yang na'im. Na'im ni artinya adalah satu nikmat yang dari segi bahasa Arabnya, na'im ni artinya satu benda yang mana tak putus. Na'im itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia tu, kepada orang yang beriman tu, tak putus-putus. Na'im itu. Jadi kalau kita katalah atas dunia ni, mungkin kita kata kalau kita duduk mana-mana pun, rumah ke, istana ke, hotel mahal ke, apa-apa kan, dia akan berhenti, dia akan habis, nanti dia akan luput kan, masanya akan tamat, kita sendiri akan tamat kan, rumah tu akan binasa dan sebagainya. Tapi dalam syurga tak kan, na'im di selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala kata tahtajri, kemudian taman-taman mereka tu mengalir di bawahnya, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah SWT sebut lagi sifat-sifat orang yang beriman ni, apa dia? Dia kata da'wahum fiha, dalam syurga tu mereka ni da'wahum tu ni doa mereka, maknanya doa mereka ni makna sebutan mereka. Apa dia? Allah Ta'ala kata da'wahum fiha, dalam syurga tu ialah mereka akan kata subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Jadi menurut setengah ulama tafsir, dia kata kata-kata ini subhanakallah ni kerana terkejutnya, kerana apa? Dengan sangat dahsyatnya nikmat yang Allah Taala beri kepada dia. Jadi bila kita terkejut, kita kata subhanakallah, subhanallah, subhanallah, subhan. Jadi kemudian yang keduanya ada Allahumma di sini, subhanaka Allahumma, ya Allah berilah, ya Allah berilah, macam tu kan, maha suci Allah berilah, maha suci Allah berilah. Beri apa di sini? Jadi setengah ulama tafsir kata maksud Allahumma sini itu mereka ni teringin, apa saja yang mereka teringin dalam syurga tu akan dapat kan. Jadi mereka berkata subhanakallah Allahumma, tu mereka teringin saja dapat, teringin saja. Itu ma yashtahun, mereka apa yang mereka nak terus mereka dapat pada masa tu dengan ucapan ni subhanakallah, tu dapat, subhanakallahumma, tu dapat. Jadi macam itulah itu ucapan mereka. Allah Ta'ala da'wahum, ungkapan mereka, ucapan mereka kan, ataupun sebutan mereka, dakwahum fiha, di dalam syurga itu subhanakallahumma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesama mereka ni pula ni, sesama orang-orang yang beriman masuk syurga, ahli-ahli syurga ni, mereka akan kata apa? Wa tahiyyatuhum, Allah Ta'ala kata wa tahiyyatuhum fiha salam. Mereka akan berkata salam, salam. Mereka akan katakan salam, salam kan. Maksud ucapan mereka itu adalah tahiyyah. Tahiyyah ini asalnya daripada perkataan hidup kan, daripada al-hayah. Al-hayah menurut setengah ulama kata, jadi al-hayah ni maksudnya apa? Kan ungkapan tu lah nak katakan bahawa yang menghidupkan kita ialah benda ni semua kan. Jadi begitu juga atas dunia ni, tahiyyah digunakan juga perkataan tahiyyah tu, iaitu nak katakan bahawa
keselesaan untuk kamu, kehebatan untuk kamu, aku maknanya aku ungkapkan supaya kamu ni akan terus hidup, tak ada masalah. Tu tahiyah, asal perkataan tahiyah nak ceritanya kan. Tapi kita katakan tahiyah di sini lah maknanya kata-kata yang kita ungkapkan kepada seseorang apabila kita bertemu dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata tahiyyatuhum, dalam syurga ni sesama mereka ni salam jadi daripada sinilah lahirnya perkataan assalamualaikum kan. Tapi makna ungkapan yang kita sebut daripada ni kan, yang pendeknya adalah salam, kemudian tu assalamualaika, assalamualaikum, kemudian tambah, kalau nak tambah lagi assalamualaikum. Tapi Allah Ta'ala sebut sini ialah salam tu sebagai ringkasan. Jadi salam Allah Ta'ala kata wa tahiyyatuhum fiha salam, makna tak adalah kata-kata buruk, kata-kata tak elok, salam makna kan. Gitu Kemudian wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dalam tafsir kata, dalam terjemahan kata, dan penutup kepada perkataan mereka, ungkapan mereka ialah apa? Mereka akan kata bahawa dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya ialah ungkapan sentiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tengok ke sini kan, ada 3 perkara lah kan. Yang pertama sekali, mereka nak saja subhanakallahumma, terus datang. Yang kedua, ungkapan sesama mereka akan berkata, kalau penutup kepada apa? Penutup perjumpaan mereka, penutup kalau mereka nak berpisah, mereka kata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, maknanya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembukaannya subhanakallah, tengah-tengahnya akan kata salam ataupun assalamualaikum apalah kan, tapi salam. Yang ketiga ialah alhamdulillah. Jadi maknanya sini inilah juga kalau kita, maknanya kita ni dalam dalam ceramah ke kan, dalam ungkapan apa-apa kita diajar macam inilah di atas dunia ni kan. Jadi iaitu dimulakan dengan subhanakallah kalau kita kan, ataupun mesti ada ungkapan tu kan, memuji Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tahiyat assalamualaikum dan juga alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya kita akan masuk pula kepada ayat yang ke-11. Minta maaf lah saya tak teralih minta maaf. Okey, jadi kita tengok pula ayat yang ke-11 sekarang ni. Ayat ke-11 ni seronok sangat cerita ni kan, pasal ni ayat ni kan sampai terlupa kan. Okey, jadi Allah SWT sekarang kita masuk ceritakan pula tentang keadaan sifat manusia. Apakah keadaan sifat manusia ni yang dalam ayat yang ke-11 ni ialah turun, dikatakan sebab turunnya adalah berkaitan dengan apabila orang-orang Quraisy ni, orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, mereka ni minta kepada Nabi ni, minta kepada Muhammad lah, mereka kata kan, Muhammad, mana yang kamu kata tu, sebab Muhammad ni dah ceritakan kepada mereka selama 10 tahun lebih kurang kita katakan 10 tahun dah Muhammad cerita ni, ataupun kita 7 tahun sebelum terbentuk sir kan dalam kan. Jadi mereka akan kata apa? Mereka kata kepada Muhammad, dulu ni kau ni lama sangat, lama dah ni, mananya kata nak kata azab-azabnya mana, tak ada pun, tak ada azab-azab, tak berlaku-berlaku pun. Bayangkan bukan setahun, bukan 2 tahun, 7 tahun ataupun 10 tahun kita katakan. Kalau kita sehari, 2 hari, 3 hari nanti kena azab lah kita, nanti Allah Ta'ala turunkan azab dan semua. Kalau kita ni tak nak beriman, dia kata mana azab-azab, tak ada buang azab kau Muhammad ni menipu betul jadi mereka sanggup kadang-kadang tu sampai mencabar Tuhan mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan, mana azab ni, kamu kata azab mana? Jadi kita lah, kalau kita atas dunia sekarang ni, kalau orang minta pada tu, kita pun macam tunggu juga lah kan. Bila kita tengok kejahatan setengah-setengah manusia terhadap orang Islam kan, di setengah-setengah negara kan, ada mereka ni menindas orang Islam dan sebagainya, jika membuat zalim pada orang Islam dan sebagainya, kadang-kadang kita memohon lah kan, moga-moga Allah Ta'ala akan turunkan azab kepada mereka ni, Allah Ta'ala tunjukkan mana benar, mana salah dan sebagainya kan, kita minta kan. Tapi kita tengok tak berlaku-berlaku juga. Jadi orang-orang yang kafir ni kita yakin insyaAllah ia akan berlaku, cuma Allah Ta'ala tak melakukannya lagi sekarang tapi bila sampai masanya Allah Ta'ala akan buat. Tapi orang kafir ni, perangai mereka ialah mereka akan kata mana dia tak ada pun. Jadi itu nak seolah-olahnya nak menguatkan kepada mereka lah konon-kononnya. Jadi orang-orang yang lemah iman ni mungkin akan percaya mereka betul lah, tak ada pun, tak ada berlaku pun. Jadi Allah SWT kata sini, Allah Ta'ala dia kata walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair. Manusia ni kalau dia minta satu kebaikan, dia nak cepat kan, jadi Allah Ta'ala biasa akan beri. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah Ta'ala menyegerakan, ajala ni maksudnya ialah meminta satu benda yang bukan pada masanya. Kalau kita contohlah katakan kita order barang lah kan, kita nak hari ni 10 minit lagi sampai lah, konon-konon baru tekan
klik tu kan, beli online tu kan, kita nak 10 minit sampai, manalah boleh sampai. Maknanya kita minta satu benda yang tak logik lah itu kan. Jadi orang kafir ni minta kepada orang-orang yang minta kepada Nabi ni, mana dia. Jadi itulah yu'ajjilu. Jadi mereka minta kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah Ta'ala ni menyegerakan kepada manusia linnas asyarra kejahatan, isti'jalahum, sebagaimana isti'jal mereka, sebagaimana minta nak cepatnya mereka, bil khairi, nescaya laku, Allah Ta'ala kata laku dia ilaihim ajaluhum, nescaya Allah Ta'ala akan datangkan kehancuran kepada mereka. Ajal makna tempoh masa tu. Laku dia ilaihim, nescaya akan segera datang kepada mereka ajal, apa yang mereka minta tu. Tapi Allah Ta'ala sebut sini walau maknanya dia tak berlaku lah. Tak berlaku. Kalau Allah Ta'ala nak buat, dia akan boleh buat, dia kum fayakun dia, tapi Allah Ta'ala tak beri. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri tempoh kepada mereka kan. Bahkan Allah Ta'ala sebut sini kan, fanazarul lazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim, bahkan kami tinggalkan, natruk, nazar maknanya natruk, kami tinggalkan orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang mereka ni tak mengharapkan pertemuan dengan kami, maknanya tak percayalah. Orang yang tak beriman tu kami tinggalkan dia fi tughyanihim, dalam kejahatan mereka. Kejahatan tu maksudnya kezaliman mereka. Kezaliman apa? Iaitu kezaliman menindas orang Islam, dan juga kezaliman mereka ni tidak mahu beriman. Jadi Allah Ta'ala kata sih fi tughyan ya'mahun ni makna yataraddadun, kesana kemari, kena berpusing-pusing kan, maknanya duduk pening-pening macam tu, yatahayyarun, berpusing-pusing mereka ni dalam keadaan dosa mereka, dalam keadaan syirik mereka tu. Allah Ta'ala nak beri izin kepada mereka, nak benarkan mereka, biar mereka dalam keadaan macam tu. Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi tempoh kepada kita, nak bagi tempoh kepada manusia ni supaya mereka ni bertaubat. Jadi sebablah turun ayat kan, dan kita tengok alhamdulillah sebahagian daripada mereka sempat bertaubat kan, seperti Abu Sufyan kan, seperti Ikrimah bin Abi Jahal kan, walaupun Khalid bin Al-Walid, walaupun sebelum daripada itu mereka ni adalah penjahat-penjahat, orang yang menentang Nabi kan, berpuluh tahun kan, belas tahun, tapi mereka tu alhamdulillah kan, tengok kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni tidak menghancurkan. Kalau Allah nak hancurkan Mekah tu dah hancur lama dah kan, masa Nabi balik daripada Taif tu, malaikat dah datang dah, malaikat bukit dah datang nak himpit, nak matikan semua tu orang Mekah tu kan. Tetapi Nabi tak kata tak payah lagi lah macam tu lah kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata fanazarul lazina la yarjuna liqa'ana, kami tinggalkan orang yang tak mengharapkan perjumpaan kami itu, makna orang yang kufur itu, fi tughyanihim, biarkan mereka itu dalam keadaan yathayyarun ya'mahun. Wa iza massal insana durru, Allah Ta'ala kata manusia ni, apabila manusia sini maksud manusia kafir wa iza massal insan, al-insan al-kafir, ulama kata ad-durru, satu kejahatan, bukan kejahatan, maksudnya satu benda yang menyakitkan mereka, sama ada benda tu adalah kesakitan ke, sama ada benda tu adalah kefakiran ke, apa-apa yang mereka tak suka. Jadi manusia ni Allah Ta'ala cerita, orang kafir ni, orang yang bersifat kafir ni, ialah mereka yang bila terkena satu benda yang menyakitkan mereka terus berdoa kepada kami. Da'ana li jambihi makna dalam keadaan berbaring, maknanya dalam keadaan au qa'idan au qa'ima, sama ada duduk sama ada berdiri, makna setiap masa. Setiap masa mereka ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apabila Allah Ta'ala hilangkan, falamma kashafna anhu durrahu, bila kami, Allah Ta'ala kata kami hilangkan daripada dia apa yang menimpa mereka tu, marra ka'allam yad'una. Marrah maknanya mereka terus berlalu dalam keadaan macam tu, berlalu dalam keadaan kekufuran mereka, maknanya berterusan. Marrah maknanya berterusan dalam keadaan kufur mereka tu, ka'allam yad'una ila durrin massah, seolah-olah macam tak pernah ingat apa itu, tak pernah ingat bahawa mereka ni pernah minta pada Allah. Jadi itulah sifat manusia kan, sifat yang Allah Ta'ala tak suka pada manusia, iaitu kalau dapat kefakiran, dapat kesusahan, mereka akan berdoa, ingat pada Tuhan. Bila dapat kesenangan, mereka lupa terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kazalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun, begitulah Allah Ta'ala kata, begitulah perangai, iaitu ingat pada Allah ketika susah, tak ingat Allah ketika senang. Itulah perangai Allah Ta'ala kata zuyyina, dihiaskan kepada orang-orang musrif, iaitu orang-orang yang melampaui batas kan. Ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Ayat yang ke-12, minta maaf lambat lagi, lambat pula teralih. Jadi seterusnya ialah ayat yang ke-13, insya-Allah ayat yang ke-13. Walaqad ahlaknal qurun, Allah pun ingatkan mereka ni, manusia ni, ingatkan kita juga ni, bahawa sebelum daripada ni kami telah walaqad
ahlakna, kami telah hancurkan, kami telah binasakan kaum Lut mana, kaum Ad mana, kaum Lut dan kaum Ad, maknanya kaum Samudnya mana, semua Firaunnya mana, telah hancur, kami hancurkan. Al-Qurun tu maksudnya Al-Umam, maknanya bukan kurun dalam bahasa Melayu, bukan tapi maksudnya umat-umat yang terdahulu, gitu telah kami hancurkan min qablikum, sebelum daripada kamu, wahai orang Quraisy. Wahai orang Quraisy yang kita katakan sekarang ni kepada manusia-manusia yang hidup pada sekarang ni, wahai kamu semua, wahai manusia sekarang, lamma zalamu, kerana apa? Kerana mereka ni zalim. Apa dia zalim sini? Bukan buat zalim. Ulama tafsir kata sini lamma zalamu adalah kerana kekufuran mereka. Kufur tu adalah satu kezaliman, kufur tu adalah kezaliman, kemusnahan yang paling tinggi sekali, syirik tu. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan kemudian datang rasul mereka, maknanya setiap umat tu Allah Ta'ala beri kepada mereka tu rasul mereka. Apa yang mereka buat dengan rasul mereka tu? Bil bayyinat, rasul tu bawa bayyinat, bukan rasul tu bawa tangan kosong. Bayyinat maknanya petanda-petanda. Kadang-kadangnya dalam bentuk mukjizat, kadang-kadangnya dalam bentuk menunjukkan kepada ni, supaya manusia ni berfikir, kadang-kadang bawa ayat-ayat, kadang-kadang bawa kitab-kitab. Jadi Allah Ta'ala kata bil bayyinat. Tapi apa sifat mereka? Wa ma kanu liyu'minu. Mereka ni tak beriman. Mereka ni tidak beriman pun dengan apa yang mereka rasul tu. Kazalika najzil qaumal mujrimin. Allah Ta'ala kata begitulah kami balas kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau Allah Ta'ala beritahu kepada mereka ni kan, begitulah Allah Ta'ala balas ke orang terdahulu, maka jaga-jaga kamu juga akan dibalasnya. Kamu nak azab sekarang, kami tak balas lagi azab, tapi tengok nanti apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Majoriti daripada pemimpin-pemimpin Quraisy ni mati dibunuh dan dicampurkan dalam perigi. Jadi maknanya sini ialah jaga-jaga kamu, Allah Ta'ala tak balas lagi, tapi kamu ni janganlah sombong. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu. Jadi ingat, sebelum daripada ni dah kena dah. Jadi moga-moga kita ambil pengajaran juga dan kita menguatkan lagi semangat kita bahawa sebenarnya Islam ini adalah yang benar, dan kita ni mestilah menunjukkan Islam kita, mesti menunjukkan Islam kita ni kepada seluruh manusia. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut sini, summa ja'alnakum, dan kemudian kami jadikan. Sekarang giliran kamu pula sekarang ni. Pada masa tu orang Quraisy lah jadi ketua konon-kononnya di Mekah, di tanah Arab ni. Kalau zaman sekarang ni adalah kan ketua-ketua kan, bangsa-bangsa mana yang menjadi ketua-ketua ni kan, yang menjadi ketua-ketua bangsa sekarang ni. Allah Ta'ala kata semua tu summa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sebagai apa? Khala'ifah ni jamak kepada khalifah. Khala'ifah. Khalifah tu satu. Jadi khalifah tu makna apa? Makna ketua. Sebagai apa? Maknanya orang-orang yang memimpin bumi ni, fil ardi, di atas bumi ni. Allah Ta'ala buat itu kenapa? Linanzura min ba'dihim, maknanya selepas daripada mereka, selepas daripada dihancurkan orang terdahulu tu di atas muka bumi, sekarang kami jadikan kamu sebagai ketua-ketua yang memimpin, yang mana yang sepatutnya kamu inilah membawa manusia ni kepada agama. Tetapi sekarang ni kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala beri kepada kelompok ni? Kalau kita tengok, kita pun dalam hidup kita pun kita akan tengok kan, dulu kita tengok Great Britain dulu kan, lepas tu sekarang ni tak adalah, sekarang ni Amerika pula yang menjadi ketua kepada negara, kepada dunia kan. Sebelum daripada Great Britain tu adalah bangsa-bangsa Portugal, Spanyol dan sebagainya kan, kita tengok kan, maknanya dia peralihan. Sekarang mungkin lepas tu pergi kepada China pula, kepada India. Saya tak tahu kan ke mana dunia ini akan berubah. Semua tu cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengokkan kita ni jadi khala'ifah, kita ni menjadi orang yang akan memimpin bumi kepada kebaikan ataupun membawa bumi ni kepada kejahatan. Jadi Allah Ta'ala kata linanzura, semua tu Allah Ta'ala nak tengok kan, supaya kami dapat tengok linanzura kaifa ta'malun, macam mana kamu buat macam mana atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala beri yang kepada kita semua sekarang ni juga. Allah Ta'ala tengok kita ni macam mana, apa yang kita buat atas bumi ni. Adakah kita ni bila kita dapat Islam, kita akan sebarkan Islam ni kepada semua orang manusia, kita akan beritahu, ataupun kita pun simpan pada diri kita, ataupun bagaimana kita ni. Jadi anggaplah bahawa semua ayat-ayat ni, rasakanlah bahawa kan, kita sedang berdepan dengan apa yang sedang ni. Sebagaimana Nabi berdepan dengan orang Quraisy, dengan orang-orang musyrik, orang tak nak beriman, maka kita juga adalah sepatutnya kena sekarang berfikir macam mana kita sepatutnya nak menyebarkan agama kita ni, Islam ni, supaya manusia semua menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadi hamba kepada dunia yang kecil ni kan. Jadi setakat itulah saja. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala akan berikan kepada kita manfaatnya daripada apa yang kita dapat, dan dapat hidayahnya, dan lebih kuat lagi insyaAllah keyakinan kita, kefahaman kita terhadap apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala akan berikan manfaat kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita tamatkan sesi kita pada pagi ini dengan kita membaca surah
wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.